Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar tuan-tuan dan puan sekalian? Apa khabar cikgu-cikgu saya? Apa khabar sahabat-sahabat saya? Semoga sihat dan ceria selalu diberi Allah, insya-Allah. Okey, hari ini kita akan sambung lagi tentang topik financial freedom. Salah satu kaedah mengumpulkan aset terbaik dan paling popular adalah membeli hartanah. Kita semua tahu pepatah lama. Apakah 3 faktor terpenting dalam memilih hartanah pelaburan? Lokasi, lokasi, lokasi. Ya, itu benar. Lokasi adalah perkara paling penting untuk dipertimbangkan. Tetapi bagi saya akan mengatakan dalam membeli hartanah, yang perlu anda fokuskan ialah data, data, data. Saya akan mengkaji secara terperinci fakta-fakta mengenai hartanah tersebut dan mengirakan angka-angka untuk mencari hartanah ideal saya. Semasa memilih hartanah pelaburan, anda harus mengetepikan semua emosi anda dan hanya fokus kepada data. Fikirkan pelaburan hartanah semata-mata sebagai perniagaan. Anda membelinya untuk menjana wang dan bukan untuk tinggal di sana. Okey, ramai orang mencari hartanah paling murah. Ia masuk akal, terutamanya ketika anda memulakannya. Anda boleh mengurangkan perbelanjaan modal dengan membeli hartanah yang lebih murah. Dan anda mengurangkan pendedahan risiko anda dengan tidak memasukkan semua dana pelaburan anda ke dalam satu hartanah yang mungkin tidak menguntungkan. Anda harus bersiap sedia untuk pelaburan tidak berprestasi dan mempunyai rancangan keluar. Tidak seperti pelaburan yang lain, hartanah tidak mudah cair. Yang bermaksud, anda tidak akan dapat menjualnya dengan cepat dengan wang tunai. Sekiranya anda tidak mempunyai penyewa selama beberapa bulan, itu bermakna anda perlu membayar pinjaman rumah dari wang anda sendiri. Anda perlu dapat melakukan ini setiap kali anda menukar penyewa. Dan orang yang menyewa biasanya boleh berpindah rumah pada bila-bila masa. Bagi lokasinya, anda akan mendapat penyewa paling banyak di bandar-bandar besar. Anda mungkin akan memilih Kuala Lumpur, Klang Valley, Johor Bahru ataupun Pulau Pinang untuk sasaran pelaburan anda. Orang muda berduyun-duyun ke sana untuk mencari pekerjaan dan mereka tidak pun membeli rumah sendiri. Harga rumah di bandar adalah jauh lebih tinggi. Sudah tentu anda boleh mendapatkan rumah teres yang bagus di Taiping umpamanya dengan harga yang lebih murah, tetapi mungkin sukar untuk mencari penyewa dan sewanya mungkin rendah. Jadi hartanah sebegini tidak akan memberi keuntungan kerana anda mungkin tidak dapat sewa yang cukup untuk membayar pinjaman rumah anda. Inilah sebabnya mengapa kami memilih hartanah di Lembah Kelang, kerana sewa di sana cukup tinggi dan walaupun pada awalnya mungkin tidak cukup untuk membayar pinjaman rumah, kami dapat meningkatkan sewa dari masa ke semasa. Senario terbaik adalah di mana anda boleh membeli hartanah yang murah yang mempunyai kadar sewa yang tinggi. Dan perkara pertama yang perlu anda lakukan ialah mencari 2 angka dan membandingkannya. Misalnya, sebuah apartmen dijual pada harga RM500,000 dan sewa adalah RM1,500 sebulan. Lepas itu, kita boleh melakukan pengiraan mudah untuk mendapatkan kadar pulangan. Mula-mula, dapatkan sewa tahunan, yakni RM1,500 kali dengan 12 bersamaan dengan RM18,000. Sekiranya anda seorang pelabur yang berhati-hati, anda boleh darab dengan 11 ataupun 10 untuk membenarkan kekosongan rumah setiap tahun. Kemudian, dengan sewa tahunan tadi, anda bahagikan dengan harga belian, yakni RM18,000 bahagikan dengan RM500,000 bersamaan dengan 0.036 ataupun 3.6%. Anda boleh bandingkan ini dengan pulangan tabung haji ataupun pulangan unit amanah. Ini bukan pulangan yang baik, jadi apartmen ini tidak sesuai untuk pelaburan hartanah. Namun, ini adalah cara pengiraan yang pertama. Dan cara ini biasanya ialah cara anggaran yang sangat biasa. Cara kedua ialah melihat kepada pulangan ke atas tunai yang anda keluarkan. Pulangan ini juga dikenali sebagai cash on cash return. Cara kiraan pulangan sebegini ialah mengambil kira wang poket yang anda benar-benar keluarkan. Contohnya, untuk membeli hartanah berharga RM500,000, kemungkinan besar anda mengeluarkan wang sejumlah RM70,000 dalam bentuk tunai untuk membayar deposit dan juga perbelanjaan peguam. Jadi kiraannya akan menjadi RM18,000 bahagi dengan
RM70,000 umpamanya bersamaan dengan 0.25 ataupun 25%. Nah, bukankah ini lebih menarik? Sebenarnya, ini adalah angka yang sangat bagus. Namun, cash on cash return juga pengiraan yang tidak tepat. Ini disebabkan oleh kerana angka tersebut hanya valid untuk setahun sahaja. Untuk tahun-tahun yang berikutnya, angka tersebut tidak boleh memberi gambaran yang anda akan mendapat 25% setahun setiap tahun. Cara kiraan pulangan yang lebih tepat ialah menggunakan pulangan dalaman pelaburan tersebut. Saya selalunya menggunakan pulangan dalaman untuk mengetahui pulangan yang akan saya janakan setelah saya membuat pelaburan tersebut. Dan pulangan yang kita tahu sekarang tidak semestinya sama dengan pulangan di masa depan. Dan saya menggunakan Microsoft Excel untuk kiraan tersebut. Jadi, di manakah anda akan dapati harga dan kadar sewa untuk hartanah ini? Anda boleh melakukannya dengan mudah dengan mencari di laman web atau seumpamanya. Anda boleh mencari kadar sewa bulanan ataupun harga rumah untuk dijual di laman web. Mula-mula, carilah apartmen yang dijual dengan julat harga anda di Lembah Kelang umpamanya. Katakan apartmen yang anda jumpa dalam website ialah RM300,000 dengan 3 bilik tidur. Pilihlah kawasan yang anda inginkan dan pilihlah perkataan untuk dijual. Anda boleh mendapatkan nama apartmen, contohnya Kajang Impiana, dijual pada harga RM280,000. Kemudian anda boleh mendapatkan maklumat tentang sewa di bawah tajuk untuk disewakan. Bila anda telah mencari di kawasan-kawasan tertentu, umpama di Kajang, anda boleh gunakan angka-angka yang anda jumpa di laman web dengan memasukkan ke dalam formula yang saya dedahkan tadi. Itu adalah contoh yang saya ingin sampaikan kepada tuan-tuan dan puan-puan. Jadi, terpulang kepada tuan-tuan dan puan-puan untuk membuat kiraan yang sepatutnya yang boleh memberikan anda gambaran bahawa pelaburan hartanah tersebut boleh memberikan satu pelaburan yang baik atau tidak kepada anda. Nombor penting yang lain yang perlu anda ketahui ialah pembayaran bulanan pinjaman rumah. Anda boleh memeriksa kalkulator laman web untuk mengetahui jumlah pembayaran pinjaman rumah anda untuk hartanah ini. Sebagai contoh, jika sekiranya harga belian adalah RM280,000 dan anda ingin meminjam 90% menggunakan pinjaman 35% selama 30 tahun, anda hanya perlu membayar sekitar RM1,130 sebulan. Sekiranya anda dapat mengenakan bayaran RM1,000 untuk penyewa, mungkin tidak mengapa jika anda fikir anda boleh menambah RM130 sebagai simpanan paksa. Ingatlah bahawa anda boleh meningkatkan sewa, tetapi pembayaran pinjaman rumah juga boleh naik dan turun. Tetapi pelaburan anda tidak akan menguntungkan sehinggalah anda dapat meningkatkan sewa kepada RM1,200 pada masa akan datang untuk membayar pinjaman bulanan rumah anda itu. Walaupun wang ringgit adalah perkara terpenting dalam pelaburan anda juga perlu melihat dan memeriksa apartmen yang hendak dibeli. Jika boleh, gambar di laman web mungkin tidak menunjukkan semua kekurangan. Mungkin ada beberapa perkara yang perlu diperbaiki. Carilah kebocoran ataupun kerosakan, umpamanya seperti lampu, tandas yang rosak, suis, soket, pintu, gagang pintu, sering dirosakkan oleh penyewa-penyewa sebelum ini. Untuk pangsa puri, periksa seberapa baik bangunan dan lift dijaga dan pastikan terdapat tempat letak kenderaan yang mencukupi. Perhatikan juga kawasan sekitarnya. Adakah sesuai untuk keluarga? Adakah berhampiran dengan pengangkutan, sekolah, kedai dan kemudahan lain? Selalunya, pangsa puri yang sangat murah kurang menarik minat dan anda mungkin tidak mempunyai penyewa yang baik. Oleh itu, untuk mengelakkan pening kepala, cubalah dapatkan apartmen yang lebih baik yang mungkin boleh disewakan kepada keluarga. Ini hanyalah beberapa petua pelaburan hartanah. Sila layari halaman alfalahwealth.com untuk maklumat lanjut.